Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izzati binti Rodi dan terdapat 3 lagi rakan sekerja yang bersama-sama saya iaitu Nur Syakila binti Zazali, Muhammad Muslim bin C. Abdul Rahman dan juga Muhammad Aizat bin Azlan. Pembentangan ini disediakan oleh kami khusus untuk Ustazah Nur Sofiah binti Suhaimi. Okey, perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi negara. Ini adalah merupakan tajuk utama kami. Korang mesti tahu kan kenapa perlembagaan dia dikatakan sebagai undang-undang yang tertinggi negara. Sebab di dalam perlembagaan tu dia terkandung pelbagai perkara yang diperlukan oleh sesebuah negara dan juga dia menjadi sumber dan juga punca kepada semua undang-undang. Dan disebab itulah dia dikatakan sebuah undang-undang yang tertinggi dalam sesebuah negara. Sebab dalam dia tu semua benda terkandung dan sesebuah negara bila hendak melakukan sesuatu dia perlu merujuk kepada perlembagaan. Apa itu perlembagaan? Okey, perlembagaan ni dia mengandungi 183 perkara yang mana tergolong dalam 15 bahagian. Perlembagaan Malaysia juga ataupun dia lebih dikenali sebagai Perlembagaan Persekutuan 1948. Perlembagaan dia merupakan undang-undang yang paling tinggi di Malaysia dan dia menjadi punca untuk semua undang-undang. Perlembagaan Persekutuan dia juga memberi jaminan terhadap hak asasi dan kebebasan rakyat dan keadilan sosial untuk kaum di negara ini. Antara yang dibincangkan dalam hak-hak asasi sebagainya adalah dari segi hak kesamarataan di sisi undang-undang, hak larangan buang negeri dan kebebasan bergerak, hak kebebasan beragama dan juga hak untuk berharta. Okey, apa itu hak kesamarataan di sisi undang-undang? Iaitu dia adalah semua orang, kita hendaklah mengatakan ia adalah semua orang sama di sisi undang-undang dan setiap orang tu berhak untuk dapat perlindungan yang sama sebagaimana yang kita dapat. Orang lain pun akan dapat benda yang sama tanpa kita membeza-bezakan mereka hanya dengan alasan mereka lain agama, lain kaum, lain keturunan ataupun mereka lain tempat lahir. Dan perkara sebegitu tidak wajar jika kita lakukan dan tidak wajar wujud dalam kamus hidup kita. Seterusnya ialah hak larangan buang negeri dan kebebasan bergerak. Ini adalah tiada siapa pun yang boleh dibuang negeri ataupun ditahan daripada masuk ke dalam persekutuan. Setiap orang warga negara tu dia berhak untuk bergerak dengan bebas dan juga bermuastatin di mana bahagian persekutuan. Tapi ini juga dia tertalut kepada undang-undang yang berkaitan dengan keselamatan persekutuan seperti ketenteraan awam, kesihatan awam dan hukuman yang dikenakan kepada pesalah. Okey, seterusnya ialah hak kebebasan beragama. Hak kebebasan beragama sebagaimana kita tahu iaitu perlembagaan ni dia memang memperuntukkan agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Tapi setiap warga negara tu dia berhak untuk mengamalkan agama masing-masing. Tapi dengan syarat kita tidak boleh mencemarkan agama orang lain. Dengan erti kata lain, kita kena saling hormat antara satu sama lain.
Dan akhir sekali ialah hak untuk berharta. Ianya bermaksud tiada siapa pun boleh dilucutkan harta dia kecuali mengikut undang-undang. Tapi undang-undang juga dia tidak boleh memperuntukkan untuk mengambil ataupun menggunakan harta dengan paksa tanpa papasan yang mencukupi. Dan saya harap jelaslah apa itu mengenai perlembagaan. Dan ini adalah sebahagian daripada perlembagaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Nur Syakila binti Zadi. Jadi saya akan teruskan pembentangan saya iaitu dapatan kajian dan perbincangan. Objektif pertama saya adalah untuk mengenal pasti peranan YDPA iaitu Yang di-Pertuan Agong dalam sistem pemerintahan menurut perlembagaan. Okey, peranan pertama iaitu dari segi agama. Yang di-Pertuan Agong adalah berdasarkan konsep Raja Berperlembagaan sebagai ketua agama Islam bagi negeri baginda serta beberapa negeri lain yang tidak beraja. Negeri-negeri lain yang tidak mempunyai raja atau sultan, contohnya di wilayah-wilayah Persekutuan, Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak. Dan seterusnya, kita akan masuk daripada dari segi ketenteraan iaitu perkara 41 dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. YDPA merupakan pemerintah tertinggi dalam Angkatan Tentera Malaysia iaitu ATM. Baginda bertanggungjawab dalam bidang kuasa dalam bidang kuasa am mengenai tata tertib dan pentadbiran Angkatan Tentera serta lain-lain mengenainya. Seterusnya dari segi undang-undang pula, Yang di-Pertuan Agong iaitu YDPA mempunyai kuasa untuk memperkenan atau sebaliknya sesuatu rang undang-undang setelah melalui proses pembentangan di kedua-dua dewan iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dalam fasa 8, ada perkara 66 dalam Perlembagaan Persekutuan Pindaan 1994 menjelaskan kedudukan baginda untuk diguna pakai dalam mengikut 4A yang di-Pertuan Agong hendaklah dalam masa 30 hari selepas rang undang-undang itu dicopkan dengan mohon besar. Jadi maksudnya kat sini, jika sesuatu rang undang-undang tidak diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong dalam masa yang ditentukan dalam fasa 4, rang undang-undang itu hendaklah menjadi undang-undang apabila habis masa yang ditentukan dalam fasal itu mengikut cara yang sama seolah-olah baginda telah memperkenankannya. Seterusnya, dari segi pentadbiran dan pelantikan, YDPA pula dengan nasihat Perdana Menteri telah melantik menteri-menteri, timbalan-timbalan menteri daripada ahli Dewan Rakyat atau Dewan Negara. Kedua lantikan ini boleh dibatalkan oleh baginda atas nasihat Perdana Menteri. Sebelum menteri-menteri atau timbalan menteri menjalankan tugas, mereka hendaklah mengangkat sumpah jawatan dan taat setia di hadapan YDPA. Selain itu, YDPA juga melantik Peguam Negara dan Panglima Angkatan Tentera. Pelantikan bagi jawatan ini dilakukan atas nasihat yang ditentukan oleh perlembagaan. Seterusnya, jawatan-jawatan lain yang dilantik oleh YDPA atas nasihat adalah seperti ahli-ahli Suruhanjaya Pilihan Raya, ahli-ahli Suruhanjaya Polis dan ahli dalam Majlis Angkatan Bersenjata. YDPA juga telah boleh menetapkan beberapa jawatan sebagai jawatan as termasuklah ketua-ketua jabatan, tetapi baginda melantik seorang ke jawatan-jawatan ini atas sokongan Suruhanjaya yang berkenaan. Dan seterusnya, kita akan masuk daripada segi perisytiharan darurat pula. YDPA boleh mengisytiharkan darurat atas nasihat Perdana Menteri jika negara itu mengancam keselamatan, politik dan ekonomi negara. Apabila pengisytiharan darurat dibuat dan Parlimen tidak dapat bersidang, YDPA boleh memanggil Parlimen untuk bersidang dengan secepat mungkin bagi mengatasi masalah itu. Okey, seterusnya kita sambung dengan, saya tunjuk ada satu gambar yang di-Pertuan Agong di dalam Malaysia dan terdapat di dalam beberapa negeri
iaitu 15 negeri dan di Malaysia. Dan disenaraikan beberapa nama dan tarikh dia berkhidmat dalam sebuah negeri itu. Okey, seterusnya kita sambung slide kita yang seterusnya, iaitu saya telah membuat objektif kajian yang kedua untuk mengkaji hubungan perbezaan antara sistem pemerintahan United Kingdom dengan Malaysia mengikut perlembagaan. Terdapat beberapa konsep sistem beraja dalam sebuah negara bergantung kepada sejarah atau faktor. Malaysia telah mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan pentadbiran raja berperlembagaan oleh Seri Paduka Baginda, iaitu Yang di-Pertuangan Agong sebagai ketua negara. Segala keputusan yang dibuat terletak di tangan rakyatnya. Manakala bagi sistem pemerintahan kerajaan United Kingdom adalah sistem demokrasi berpresiden dan disertai dan mereka telah mengamalkan sistem pemerintahan monarki. Okey. Kat sini saya menjelaskan monarki itu adalah satu bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang seorang raja atau kaisar. Pada sistem pemerintahan tersebut biasanya akan berlangsung sepanjang hayat sang raja, ratu atau sultan. Selanjutnya akan digantikan oleh penerusnya yang berasal dari keluarga kerajaan itu sendiri. Jadi di sini presiden akan menjadi ketua negara dan ketua kerajaan serta menjalankan kuasa politik. Jadi di sini dalam United Kingdom punya sistem pemerintahan, rakyat ini tidak mempunyai kebebasan untuk memilih ketua kepimpinan. Okey, seterusnya mereka telah, kalau dekat dalam Malaysia, mereka mengamalkan sistem bertulis dalam membentukkan satu undang-undang. Tetapi bagi kerajaan United Kingdom iaitu lebih dikenali oleh Inggeris, mereka tidak mengamalkan sistem bertulis. Sistem pemerintahan monarki ini pula dia merupakan pemerintahan yang dipimpin oleh pemerintahan iaitu monarki, iaitu raja atau ratu. Jika pada tahun tersebut giliran mereka, contohnya raja atau ratu itu mendapatkan jawatannya berdasarkan keturunan. Jika pada tahun tersebut giliran mereka, maka automatik dalam keturunan dalam keluarga itu mereka akan dinobatkan sebagai raja atau ratu Britain. Sementara itu, ketua pemerintahan dari Britain Raya pula merupakan seorang Perdana Menteri. Dekat sekarang ni, saya telah dapat kajian pada tahun 2019, Perdana Menteri di United Kingdom iaitu Boris Johnson dan Ratu iaitu Elizabeth. Okey. Okey, seterusnya kita terusnya kita pergi kepada sistem pemerintahan antara United Kingdom dengan Malaysia juga. Tetapi dekat sini saya menjelaskan, saya beri gambaran, iaitu dalam pemerintahan Inggeris terdapat ada 3 dia punya ketua, iaitu maksud saya dia punya 3 cabang, iaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Legislatif ni adalah Parlimen Libertarian dan Ireland Utara. Dalam legislatif ni ada House of Commons dan House of Lords. House of Commons ni terlebih kepada majlis rendah yang terdiri daripada anggotanya dipilih oleh rakyat daripada parti politik. House of Lords seterusnya House of Lords pula, iaitu majlis tinggi dan anggotanya daripada bangsawan berdasarkan warisan ataupun keturunan. Seterusnya iaitu eksekutif ni
the eksekutif lah, dalam contoh macam ratu atau kerajaan, Britania Raya dan seterusnya. Yudikatif. Yudikatif ni dia merupakan mahkamah tinggi dalam kerajaan Inggeris. Dan yudikatif ni ada 3 mahkamah, iaitu Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Mahkota. Manakala bagi sistem pemerintahan di Malaysia pula dan diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong, terdapat 3 cabang, iaitu eksekutif, perundangan dan kehakiman. Di dalam eksekutif terdapat Perdana Menteri, Jemaah Menteri ataupun kabinet dan seterusnya kementerian dan jabatan. Dan dalam kat sini merupakan jabatan kerajaan lah, kerajaan dalam eksekutif, di dalam bawah eksekutif. Dan seterusnya perundangan. Perundangan ni apabila undang-undang yang kita buat, contoh macam kita nak ubah undang-undang itu, kita mesti kena pergi dekat parlimen. Dan bila dekat parlimen, dan mesti undang-undang itu akan dibuat di dalam Dewan Negara ataupun Dewan Rakyat. Dan seterusnya rakyat ni sebagai pengundi. Misalnya kalau contoh macam kita nak ada pilihan raya, so rakyat berhak memilih siapa ketua negara, iaitu Perdana Menteri. Siapa yang kita nak pilih. So rakyat ada berhak untuk pilih. Berbanding dengan kerajaan British, iaitu United Kingdom, mereka tidak ada hak untuk membuat pilihan kerana mereka mengamalkan sistem monarki. Sistem monarki iaitu mereka di dalam ketua pemerintahan. Jika ketua pemerintahan itu telah menunjukkan jawatan, dan seterusnya yang akan naik adalah keturunan mereka. Okey, seterusnya ke dalam kehakiman. Dalam kehakiman ada ketua hakim negara dan mahkamah. Ketua hakim negara ni adalah yang membuat keputusan bagi apa-apa masalah ataupun perkara-perkara yang tidak dijelaskan. Dan mahkamah pula tempat untuk mereka mengisytiharkan. Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan Royal Court menghina institusi diraja di Malaysia. Prof. Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz mengatakan Pakatan Harapan digulingkan secara Royal Court disifatkan melampau. Yang di-Pertuan Agong menyelesaikan krisis politik negara merujuk kuasa diperuntukkan kepada Seri Paduka dalam Perlembagaan Persekutuan. Perkara 43(2) dalam Perlembagaan Persekutuan dijelaskan beliau secara jelas. Okey, menurut pakar perlembagaan iaitu Prof. Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz mengatakan pihak Pakatan Harapan cuba untuk menyatakan yang pihak kerajaan sekarang ni tertubuhnya dengan tipu muslihat bersama Yang di-Pertuan Agong yang menjatuhkan Pakatan Harapan. Dan Syam Rahayu juga mengatakan ianya melampau sebab seolah-olah menghina institusi diraja. Sedangkan Yang di-Pertuan Agong menjalankan tugasnya dengan betul dan adil. Disebabkan kalau nak dikatakan Yang di-Pertuan Agong tu sememangnya ada muslihat, kenapa nak kena panggil semua ahli Dewan Rakyat ni seorang-seorang. Macam tu lah. And then benda tu juga
atas dasar cadangan dari ahli Dewan Rakyat, iaitu mengikut majoritinya ialah kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. And then puncanya juga melibatkan semua, menyebabkan Tun Mahathir yang meletakkan jawatan. Okey, kenapa Tun Mahathir meletak jawatan? Oleh kerana tiada siapa pun yang menyuruh. And then pihak Pakatan Harapan ni dia nak mempertikaikan yang di-Pertuan Agong memilih Perdana Menteri sekarang ni, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dalam kata lain, macam Royal Court ni menggunakan institusi diraja untuk menumbangkan Pakatan Harapan. Macam tu lah. Kalau kita translate macam ibarat pukulan diraja lah, macam tu. Okey. Okey, kesimpulannya, perlembagaan Malaysia merupakan asas penting bagi negara ini. Negara ini kalau tiada perlembagaan, sukar untuk sistem pemerintahan untuk dilaksanakan. Hal ini bertunjukkan kepada pembentukan awal perlembagaan yang mendapat persetujuan ramai oleh pelbagai kaum Cina, Melayu, India. Jika dilihat, sebenarnya perlembagaan merupakan dasar kepada pembentukan demokrasi berparlimen di Malaysia. Oleh itu, diharap setiap warga negara sama ada pemerintahan dan rakyat mendapat hak masing-masing dan pembelaan sewajarnya. Kita sebagai rakyat Malaysia yang hidup dalam keadaan aman dan sejahtera sekarang, kita tidak seharusnya menjadi rakyat yang sombong dan ego dengan pencapaian yang telah kita capai dan miliki sekarang. Dan janganlah kita jadi seperti kacang lupakan kulit hanya kerana kita sangat selesa dengan kehidupan sekarang. Maka kita cuba untuk membangkitkan isu-isu yang tidak sepatutnya yang kita bangkitkan, seperti isu perkauman antara Melayu dengan Cina, India dengan Cina. Ia seperti seolah-olah menyembah minyak ke dalam api. Keamanan yang kita nikmati kini adalah kerana pengorbanan pemimpin serta rakyat yang hidup pada zaman dahulu semasa Persekutuan Tanah Melayu. Kita boleh melihat negara lain seperti Kyrgyzstan, Darfur, Iraq, Afghanistan yang berperang hampir tergadai negara sendiri. Dan jangan kerana perkara kecil ini kita juga akan merasai kehidupan di dalam keadaan perang. Banyak perkara yang lebih penting patut kita kisahkan, seperti isu kepanasan global, seperti isu sekarang COVID-19, ataupun globalisasi yang telah menghakis budaya bangsa Malaysia, di mana ia dilihat sebagai satu penjajahan bentuk baru yang telah dilakukan oleh negara barat bagi menjajah kita secara mentaliti biarpun bukan secara filial.